Okay, kita tunggu dalam 5 minit ni kot. Boleh. 28.45 ke start. Hmm. Ada banyak Ini budak cikgu, di sini. ini, ini cikgu ambil daripada ni eh. Ni macam Ah, syllabus form 5 ni. dia sama je macam kalau nak kira cukai tu sama je macam syllabus maths math mok tu. Subjek Kan? cukai sama. Cumanya kalau perniagaan sebab kita nak kena buat akaun dulu barulah kita sebab kalau macam ni kan ini kalau kita gaji kerja swasta kerja gaji standard tu tak apalah kita dah tahu dah berapa. Biasanya syarikat pun keluar dah kita punya total kan berapa dan pengiraan siap dah kan. Yang ni kita nak kira sendiri. Cuma kalau untuk perniagaan dia ada syarat dia. Ni. Mana? Okey. Ini untuk perniagaan individu. Bukan untuk ni lah. Kalau tengok kat situ. Tapi Ha. pengiraan sendiri je. Kalau nak kira, kalau kita kira yang kita belajar, kita mengajar MATMOD tu, sama je lah. Tak tipu, dia ambil table yang sama je. Pengecualian cukai, sama lah. Dia update aku. Hmm. Tapi semua dah ada, dah buka kan akaun. LHDN tak? Ada. Hmm. Dan saya dah ada HDN sejak kerja dulu. Hmm. Tapi saya tak So, tahu submit kan? 2 tahun tak submit lagi. Tak submit. Takut dia hantar notis. Kan? Dan tentis mah, tentis. Tapi Hmm. dia apa? Sekarang kan sampai uh, 15 Mei dia bagi pengecualian penalti. Betul. So kalau kita buat isytiharan tu dia tak buat ni lah, dia tak bagi penalti lah. Ah, tapi penalti dia apa tu macam saya benar lah betul buat benda ni saya macam saya pakai Excel je untuk 2007 sampai 2019 lah. Dia, 2021 dua tak dia, declare, lupa nak declare. oh, dia tak kisah pakai apa pun. Tulis tangan pun tak apa. Janji Hmm. kita, janji kita ada simpan dia tu rekod. Kita nak Ah, type komputer ke, nak tulis tangan ke. Sama dia ada simpan Cuci rekod dia tangan tu kan. maksudnya apa? Tu kita punya account. Akaun. Dia, account. kalau nak isi Tapi borang kita kena boleh. submit sendiri ya. Kalau nak submit, boleh dua dua cara. Ada submit dekat online ataupun Apa? submit kat LHDN lah. Kena bagi LHDN sendiri, submit kan. Macam miras tu dia bayar zakat. Lepas tu dia punya hasil dalam negeri tu macam mana eh? Oh, ada Oh, bayar zakat kerajaan. Tolak. juga. Boleh, boleh. Nanti tolak. Dia Dah boleh nanti tu tolakkan. bila? Hmm. Tahun ni ya. Nanti, masa kita nak submit, kita kan nak bayar berapa kan. Lepas tu, nanti ada, saya nak tunjuk pun, tak boleh lah. Tapi, kalau kita nak submit, nanti dia akan kira berapa kita kena cukai. Sebelum kita bayar tu, dia akan boleh isi untuk zakat. Kita ada buat bayaran zakat tak? Barulah, dia potong zakat, lepas tu barulah baki yang kita perlu bayar je. Dia kena faham konsep pertama kita kena dapatkan apa uh, jumlah kasar pendapatan kita lah. Betul. And Jumlah then kasar. lepas tu kita tolakkan dengan apa kita punya pelepasan cukai tu individu ke apa kita beli apa gadget lepas tu apa untuk sukan Betul, betul. semua Hmm. ibu bagi apa kebajikan mak bapak okey. So lepas tolak tu barulah kita kira dah derma lah sekali lah. Barulah dikira Hmm. sebagai apa pendapatan bercukai. Daripada pendapatan bercukai tu kita kena tengok jadual dia. Hmm. So Betul. jadual dia, Ni jadual jadual dia. tu, jadual dia kita kena follow lah.
So Tak, kalau pendapatan cukai dia yang bawah 35,000 dia akan dapat rebate. 400. Rebate RM400. Lagi kerajaan bagi lah. Kalau kerajaan dah tak bagi rebate, kena lah. Hmm. Maksudnya ada lagi Eh, lah. Dia masih betul membantu tu. lagi. Betul. Ini dia punya pelepasan cukai. Ini pengiraan. Tapi kalau masuk je dia punya website dia, isi-isi semua tu, dah kita Senang je. kira, dia terus kirakan berapa total kita. Cuma dia berbeza kalau orang yang kerja tetap dengan perniagaan. Sebab perniagaan kita kena isi nanti isi perbelanjaan, isi income kita. Nanti ada kira aset, semua tu dia akan minta. So kita isi. Sebab tu kita kena buat Between PNL profit dengan dan 3K. tengok. Boleh boleh mula ke? Boleh kot mula. Okey. Boleh, boleh. Okey. Semua boleh dengar, clear? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Dr. Lokman lah kot. Boleh je lah panggil. Lokman ke ikut suka lah. Muda lagi. 32 tahun. Okey, baik. 33 lah. Tahun ni tahun 33. Tahun baru kan. Okey. So, hari ni saya nak terangkan, nak ajar sikit lah. Ada yang dah tahu. Ada yang nak belajar asas je. Secara asas untuk kita buat akaun. Kalau kita nak upah pun, apa kita kata kos kan. Okey, baik. So sebelum kita mulakan, kita baca umur kita Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak jelas, beri tahu okey. So saya mulakan dulu. Untuk individu yang berniaga. Adalah ketetapan daripada LHDM lah. Tak kisahlah. Untuk pendapatan perniagaan secara individu, milikan tunggal dan perkongsian. Kalau perkongsian pun kena buat secara berkongsi. So kalau milikan tunggal, kena buat milikan tunggal lah. Okey, perniagaan ni semua tanggungjawab peniaga, peniaga tunggal. Okey, isi borang B atau EB, suami dan isteri perlu hantar borang secara beransingan lah. Ada yang beransingan lah. Kan? Sekarang ni kok Boleh? Dengar? Ni ahli. Ini semua detail lah. Okey. Yang kita nak pergi adalah macam mana kita nak kira kita punya keuntungan, perbelanjaan kita. Ni, nampak ni. Keperluan penting semasa mengisi borang. Perlu ada apa? Perlu ada penyata akaun, dokumen sokongan dan penyata lain-lain pendapatan. Okey, kalau kat sini dia terangkan dekat nombor 8 ni boleh tengok. Rekod perniagaan adalah termasuk akaun untung rugi, penyata kedudukan keuangan. Ni saya nak pergi. Akaun untung rugi dengan penyata kedudukan keuangan lah. Rekod jualan, rekod pembelian, ini semua mesti ada lah. Mesti disimpan baru kita boleh buat akaun untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Dan paling penting adalah penyata bank lah. Cuma penyata bank ni nak kena pergi next time lah. Sebab kena belajar reconciliation. Apa cikgu ada account, cikgu account lah. Kena reconciliation. Tapi Apa tu secara reconciliation tu? asas kita kita samakan balance daripada akaun kita dengan penyata bank. Untuk supaya Oh. tally lah kita punya penyata bank tu dengan kita punya akaun, nanti baki tu kena tally. Okey, baik. Okey. Sekejap, dia terangkan kat sini pasal perbelanjaan. Kita nak tengok sikit. Ini jenis-jenis perbelanjaan yang dibenarkan. Maksudnya boleh dikecualikan cukai lah. Ataupun kita tolak. So, hasil tolak belanja. Yang tak boleh, kita bayar elektrik rumah, beli kereta sendiri, perabot rumah. Tak kisahlah apa-apa perbelanjaan yang berkait dengan peribadi. Tak boleh. Tapi untuk syarikat kita boleh lah. Boleh beli aset. Kat sini dia kata, yang ni aset lain tau. Aset peribadi. Yang dibenarkan belanja. Sama upah KWSP, pekeso, insurans perniagaan, insurans premis. Tapi bukan gaji kita. Bukan gaji kita. Orang tahu, oh gaji termasuk gaji. Ni gaji untuk pekerja kita.
bukan gaji kita. Okey. Lagi ada kat sini, kita boleh tengok ni. Ha, allowance modal. Siapa yang beli aset? Ni beli aset lah. Kalau kita ada buat pembelian aset, ini jenis dan kadar allowance modal. Maksudnya kita boleh kira contoh permulaan perniagaan kita. Kalau kita mula pertama kali untuk kita buka perniagaan, semua aset kita dinilai pada kadar 20% daripada nilai akaun kita. Nanti saya terangkan, nanti saya tunjuk figure dia macam mana. Selain daripada itu, tahunan, setiap tahun kenderaan bermotor 20%. Ini loji dan jentera 14%, perabot, peralatan. Okey, ini semua boleh dikecualikan cukai lah. Maksudnya kita boleh dapat allowance modal. Kita boleh tolak daripada kita punya hasil. So, yang nak tanya, kalau dia trade premis perniagaan boleh dikecualikan cukai ke? Kan? Masuk, masuk. Dia masuk bawah belanja. Macam ni. Oh, Ya. Okey, tak apa. Saya tunjuk dulu akaun dia. Eh. Ini boleh nampak tak? boleh. Hmm. Ini yang saya buat lah. Secara ringkas. Ini saya ringkaskan lah. Siapa permulaan biasanya kita ada yuran kan? So yuran itu adalah hasil kita lah, pendapatan kita. Yuran mesti ada keluarkan resit lah. Nanti nak cerita pasal orang tak bayar hutang ke? Okey, nanti kita bercerita. Ini semua kat sini senarai perbelanjaan. Saya masukkan kat bawah ni yuran lah. Yuran kat bahagian bawah. Lepas tu nak kira untung rugi. Tapi ni tak. Dia ada satu lagi. Baki BB ni untuk total kita punya pendapatan perniagaan lah. Okey, ni gaji kalau buat. Ni setiap bulan saya buat. Gaji. Ini tak edit ni. Ini saya letak je figure yang mana ada ni. Ha, okey. Ni 14 ribu. Bukanlah. Tak ada lah gaji admin 14 ribu kan. Biasa admin 1,500, 1,800. Okey, macam tu lah. Ni gaji tutor ni. So, gaji tutor masukkan. Jangan dekat gaji, jangan masukkan kita punya gaji. Yang kita ambil. Ada orang ambil 3,000 ke, 5,000 ke. Dia tetap tak boleh dikira sebagai belanja. Okey. Yang tu tak dikira sebagai belanja. Begitu juga dengan EPF dan SOSO untuk portion kita. Untuk kita punya, kita sebagai pengusaha kan, kita tak boleh. Kita boleh letak untuk staff kita saja. So semua ni boleh dikira sebagai perbelanjaan. Korang kena tahu, Sid, ni gaji, EPF, SOSO, sewa premis, bil air, bil elektrik, internet, alat tulis dan lengkapan pejabat ni contohnya alat-alat kebersihan. Korang beli kan, makanan ke dekat office ke, korang boleh masuk dekat situ. Boleh juga. Nanti siapa nak template ni saya bagi. Kalau ada nak guna lah. Okey. Tol ke, petrol ke. Okey, itu semua boleh. Itu dikira sebagai perbelanjaan lah. Ada orang sewa printer ke. Ini sewa mesin. Ni ikutlah. Lesen, permit guru kan yang kita buat tu, kita boleh masukkan di sini. Lawatan ke. Cuma kita kena bezakan belanja dengan aset. Korang kalau beli meja ke, beli kerusi tuition ke, tambah aircon ke, itu semua aset, bukan belanja. So dia tak boleh masuk bawah belanja. Nanti korang tambah yuran, tolak belanja, korang masuk sekali tolak dengan aset. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Cuma ada tak beberapa syarat lah yang ditetapkan macam 20% tadi lah. Itu untuk kemudian lah. Bila kita dah kira kita punya keuntungan. Okey, so ini semua ni adalah perbelanjaan. Korang boleh tambah lah perbelanjaan yang korang masukkan. Kecuali kalau korang nak asingkan aset pun boleh juga. Kalau korang nak letak aset pun boleh kat sini. Sekejap Okey, ini contoh aset. Ini contoh. Ini contoh untuk aset. Nanti saya tunjuk. Okey. Okey, yang ni PNL. Ataupun kita panggil penyata pendapatan dan untung rugi lah. Dan untung rugi. Okey. Okey.
Untuk yang pertama ni, kalau korang dah buat sale untuk setiap bulan kan ada amount sale yuran setiap bulan kita total kan, yang list nama pelajar tu asingkan tak apa. Kalau kita nak buat satu Excel ni, kita nak letak satu bahagian untuk yuran sahaja boleh juga. Tapi buat banyak-banyak lah. Tapi total yuran tu korang masukkan dekat bahagian jualan dan perkhidmatan ni. Nampak tak? So ini sahaja untuk yuran lah. Ada benda lain? Tak ada. Biasanya kalau kau buat servis memang yuran sahajalah. Kan ada jual buku juga. Ada center jual buku. Tak ada kan? Kalau ada, boleh juga masuk. Tapi kau kena tambah lah jualan. Ataupun kau boleh tambah dekat hasil lain tu. Perniagaan lain. Ini perniagaan lain boleh masuk ke sini. So kat sini atas sekali adalah untuk yuran sahaja. Yuran Okay. Kan biasa korang tengok P&L. Kalau korang tengok Piata pendapatan dan untung rugi, biasa ada kos barang untuk dijual. Lepas tu bawah dia ada stok awal ataupun inventory awal. So inventory awal untuk perkhidmatan tak ada. Sebab ada orang nak isi juga. Tak payah isi. Tak payah isi. Tinggalkan kosong sahaja. Tapi format dia kalau kau nak padam pun boleh juga. Tak ada masalah. So dia tak ada inventory awal ataupun stok awal dengan stok akhir ni tak ada. Kita kita provide service. Okay. So kita punya belian kita dikira sebagai gaji. Ni gaji. Gaji total. Ada kos utama. Kos utama adalah gaji total. Ke korang ada kos lain yang utama? Tak ada kok. Kalau sewa, semua tu termasuk di bawah belanja. Sewa premis. Itu semua bawah belanja. Tapi yang utama adalah kita bayar total. Tapi tak termasuk gaji kita. Jangan masukkan gaji kita dalam ni. Okay. So kena asing siap-siap. Nanti kalau tak pun, nanti kalau dia audit pun, dia akan tanya lah. Ada tak kita masukkan ni? Kalau ada, dia akan buat pengiraan balik dan sama juga. Kita kena bayar cukai lebih juga nanti. Ataupun dia denda lah. Okey. So, kita akan dapat kos jualan. Ini kos jualan adalah gaji guru tadi. Ini daripada gaji guru. Ini kos jualan. Okey. So, kos jualan akan tolak dengan jualan lah. Kos jualan akan tolak dengan jualan. So, kita akan dapat untung kasar. Okay, ini biasa. Format ni, kalau saya edit bagi cantik kat korang. Korang cuma isi je. Korang linkkan sahaja dan masukkan ke dalam. Macam ni kan. Korang nak linkkan contoh gaji tutor tadi kan. Okay. So saya pergi kat sini. Okay. Saya pergi. So total gaji. Okay. Saya ambil. Itu macam silap figure. Contoh. Ini saya ambil total gaji pekerja. Okay. Saya dah masuk. Okay. So ini total gaji. Okay. Dia tak tarik. Okay. Okay. Ni dah mana? So, yang ni tolak. Okay. So, itu untung kasar macam ni. Ini contoh dia. Kalau kau nak ambil gaji, so korang ambil gaji untuk tutor saja, bukan admin. Admin dia akan masuk bawah perbelanjaan. Asing kan? Sebab kalau tak ada admin, orang boleh menjalankan perniagaan lagi. Tapi kalau tak ada guru, contoh yang menjalankan home tuition tu kena ada guru. Tak ada guru, tak berjalan lah. So, dia kira sebagai kita punya belian kita. Nak tanya, Okey, kenapa ada dua figure yang sama tu? yang mana? Oh, ini Gaji total tiap. sebenarnya. Yang ni, dekat sini Dekat Ah, okey. Sebenarnya dia ada dekat sini tolak dia akan contoh kalau kita ada inventory lah, kita ada stok awal. Kat sini oh, macam tu. So dia tambah lah sebenarnya. So dia tambah nampak tu. So kat sini dia akan tolak lah. Okey. Kos jualan ni so dia untuk cari kos jualan, contoh kos jualan. Tapi saya tak tunjuklah yang inventory tu sebab kita semua menjalankan perniagaan secara perkhidmatan, so tak ada inventory. So stok awal ni kita kalau ikutkan siapa belajar account dia tahu lah akan tambah dengan belian. Belian tu gaji tadi. Belian tolak dengan inventory akhir. Stok akhir lah. Stok akhir. Boleh je nak pakai inventory ke stok macam tu. So dia akan dapat kos jualan kat sini. Tapi kat sini kita tak ada. Inventory kita tak ada.
Melainkan korang ada jual buku. Tapi buku korang boleh masuk kat sini lah. Inventory kan. Kalau korang ada inventory yang korang boleh masukkan kat situ. Okay. Faham tak yang peringkat atas ni? Dia sangat ringkas je lah sebab korang hanya ada jualan tolak dengan belian. Belian pun gaji tutor je. Tak perlu pun masukkan inventory lah. Stok-stok semua tak ada. Boleh eh? Boleh, boleh. Upah guru direct cost. Betul. Upah guru adalah direct cost. Usmawati. Betul, betul. Sebab kalau Cakap ni aku upah tak yang lain, cakap apa. dia bukan direct. Dengan Okay. dulu. Lepas tu ibu Sekarang ni cakap lah. kita dah dapat untung kasar kan. So bila kita dah dapat untung kasar, kita tengok bawah ni ada kolom untuk hasil. Hasil lain. Contoh kalau cikgu buat seminar ke, buat program sewaan pusat tuition ke, cikgu boleh masukkan dekat bahagian sini. Bahagian hasil. So cikgu boleh tukar lah. Ada faedah, diskaun. Okay. Kalau guru ada buat simpanan, simpan ASB ke, nak masukkan faedah dia dalam ni, boleh juga. Ah, ah, Faedah atau simpanan. Ni faedah. Okay. Dividen, ni dividen pun boleh. Dividen ke, kalau orang ada unit trust, ataupun main saham ke. Perniagaan lain macam tadi lah saya sebut. Kalau ada yang cikgu buat sewa premis ke, buat seminar ke, sebab tu dia bukanlah uh, hasil utama perniagaan, betul tak? Yang korang buat seminar ke ataupun korang buat sewa untuk program-program ke, itu bukan hasil utama. Hasil utama adalah perkhidmatan tuition tadi lah, kelas tuition ataupun perkhidmatan tuition tadi. Okay. Bolehlah pendapatan lain, sewa royalty ni banyak. Sebenarnya sikit lah. Kalau kita nak isi pun sikit sahaja. So dia agak senang sebab tu kalau bengkel atau seminar dikira sebagai perniagaan lain ke? Betul. Boleh masuk, dia tak payah masuk dekat jualan dan perkhidmatan, kita masuk dekat bawah hasil. Kita boleh bawah hasil. Tapi kalau dah seminar tu memanglah keutamaan syarikat kita, perniagaan kita, itu boleh letak dekat jualan yang bahagian atas. Dan memang selalu kan. Itu adalah macam keuntungan utama juga ataupun jualan utama, itu duduk bahagian atas. Tapi kalau dia sambilan sahaja, letak dekat bawah hasil. Hasil, dividen, itu semua boleh masuk. Okey. Ni banyak lah. Hasil tak banyak lah. Biasanya ada 3, 2. Kalau tak ada langsung pun tak apa. Contoh kita letaklah hasil. Dia ada perniagaan. Okey. Dia dapat 10,000 contoh. Dia buat seminar ke. Dia dapat 10,000. Okey. Lepas tu dia ada simpanan 5,000. Okey. Ini korang boleh tarik figure yang korang tulis tadi lah. Kalau korang nak tarik kat situ kalau ada. Dan pendapatan lain. Contoh. 900 ke. Okey. Contoh lah Okay. So kat sini kita boleh totalkan. Okey. Okey. So kat sini ada untung kasar. Untung kasar ni akan tambah dengan hasil. Baru dia tolak dengan belanja. So nanti dia boleh letak lagi satu figure dekat sini ni. Figure ni untuk hmm, kita jumlahkan untung kasar tambah dengan hasil. Okay. So jumlah ni nanti 300,000 ni tolak dengan perbelanjaan lah. Okey. Belanja banyak. Macam saya list kat sebelah tadi pun, berlambak tu adalah belanja. Tapi jangan masukkan aset. Tapi jangan masuk aset. Servis, aircon boleh masuk. Semua boleh masuk. Okey. Faedah atas pinjaman, pinjaman perniagaan. Kita ada pinjam tekun ke. Tapi memang guna peribadi atas nama peribadi, betul tak? Contoh, pinjaman bank. Tapi sebab individu, milikan tunggal kena pinjam atas nama peribadi.
So boleh masukkan faedah atas pinjaman di dalam perbelanjaan ni. Faedah atas pinjaman. Ha. Faedah tu interest lah. Bukan installment. Bukan ansuran bulanan tu. Ha. Ansuran bulanan tak masuk dalam ni. Ha. Jangan masukkan ansuran pinjaman tak boleh masuk di bawah belanja. Cuma faedah atas pinjaman sahaja. Contoh kan, kita bayar 1,000 kan. 1,000. Tapi kadar faedah dia daripada 1,200 tu adalah faedah atas pinjaman. 200 tu setiap bulan, so kita darab berapa. Berapa jumlah faedah sahaja boleh masuk. Bukan jumlah ansuran. Ansuran tak boleh masuk. Okey, gaji dan upah ni adalah gaji yang dekat admin tadi tu. Siapa nak masuk kan? So gaji admin contoh. Uh, setahun 18,000. Okey, korang boleh masukkan. Utility, kalau utility ni korang boleh masukkan semua. Macam tadi kan saya separate kan elektrik, air, internet. Untuk dalam utility ni korang boleh gabungkan ketiga-tiga bayaran tadi. Ha, api, air, ikutlah yang berkait dengan utility. Boleh? Faham? Diorang masuk. Kalau nak ambil, sekejap ada tak? Saya ambil. So daripada bil elektrik ni, okay, contoh dia ambil bil elektrik. Okay. So dia masuk lah. So tambah lah kalau ada yang lain, nanti korang tariklah figure tu dan masukkan terus dalam ni. Alat tulis, sama. Belanja alat tulis. Tapi alat tulis korang kena kira. Di akhir sekali, contoh akhir tahun, alat tulis yang kita beli tu ada lebih tak? Kan kita kadang orang beli banyak terus kan untuk setahun guna. Tapi ada lebihan. Lebihan tu korang kena asingkan. Tapi ada orang masuk je lah, kira belanja semua. Ha, tapi ada lebihan tu. Sepatutnya tak boleh lah masuk. Kalau skema dia tak payah masuk. Tapi tak semua orang tahu kan. So jadinya alat tulis ni boleh masuk total setahun pun boleh. Yang ada lebihan tu dikira sebagai inventory alat tulis. Tapi kalau korang tak tolak inventory alat tulis pun tak apalah. Sewa premis sama. Sewa premis. So kalau ada sewa premis, korang tarik lah. Okay. Contoh sewa premis. Okay. Kat sini. Okay. Masuk kan? Okay. Sewa mesin pencetak boleh masuk. Okay. Sewa premis, alat tulis. Okay. Yang penting saya nak highlight adalah ni. Hutang lapuk. Korang tahu apa hutang lapuk? Kita biasa orang buat, orang bisnes, orang niaga ni dia tak tulis hutang lapuk ni. Dia rugi, dia bayar cukai lebih. Hutang lapuk ni, siapa tahu hutang lapuk? Tahu? Tak tahu. Cikgu Mimi tahu? Hmm, pasti lah. Tak Ha. sure. Hutang lapuk ni, kalau dalam tahun tu, kita kutip kan, biasa kita ada tempoh masa lah. Korang boleh tetapkan 3 bulan sebagai tempoh yang mesti parent bayar. Hutang lapuk ni berlaku bila korang tak boleh dapat lah cari dia. Dah hilang lah, missing. Tiba-tiba lagi lah. Okay, tak tahu. Bujang lapuk tahu. Okay, bujang lapuk. Tak tahu. So hutang lapuk ni adalah hutang ibu bapa, yuran yang tidak dibayar. Dan kita chase ke, kita dah WhatsApp ke, dia dah block kita semua dah. Dah tak berjaya dah. So kita totalkan. Untuk tahun tu kita totalkan berapa banyak kita punya hutang lapuk. Tapi jangan sebulan kita terus masuk hutang lapuk. Janganlah. Takut bulan depan dia dah kutip. Tapi kalau sebulan tu kita call dia tak dapat, dia block kita pun sama boleh masuk juga. Maksudnya kita dah tak boleh cari dia. So hutang lapuk boleh kita mengurangkan income kita. Sebab kita menanggung kerugian kat situ. Kes yang ni orang tak kira. Dia tak kira lah hutang lapuk ni. So sayang lah. Nanti korang bayar cukai lebih lah. So korang kena estimate ataupun bukan ada figure yang betul. Figure daripada parent. Okay. Korang ada hantar invoice tak sebelum ke korang hantar receipt je semua pada parent? Shit lah. Receipt. Tak ada hantar invoice. Voice.
Invoice ada hantar? Tak ada. Dia pula. Tak ada. Biasa kalau barang je kena repost. Tak. Perkhidmatan pun ada invoice. Ni doktor saya Syah kata ada hantar. Invoice kita kena hantar sebelum dia bayar lah. Contoh awal bulan tu kita hantar Oh, okey, invoice okey, pada okey. dia. Faham, faham. Oh, Okey. itu invoice Ya betul. Bila Ada, akhir ada. bulan, bila bila akhir bulan kan dia buat pembayaran baru kita bagi resit. Oh, Ke ada bulan saya bagi bos. ada kan. Tapi tak ingat lah nama. Okey, ada invoice. Okey. So Sebab saya invoice bagi je. tu Saya lah tak. kita guna untuk kita track hutang lapuk, penghutang kita. Itu semua kita boleh track. Ada invoice kita boleh masukkan nanti dekat hutang lapuk ni. Maksudnya kita boleh kira, oh yang ni memang kita bagi invoice dah dia ada tunggakan. Belum belum lagi kita buat penyata akaun untuk ni uh, penghutang kita pun ya. Bagi awal bulan. Ya betul. Ada orang bagi betul. Ah, Kena bagi. Sebab kalau orang tu tak bayar, kita dah keluarkan invoice, itu adalah rekod kita, dia akan jadi rekod hutang lapuk nanti. Sebab resit ni khas untuk orang bayar secara tunai. Bila orang dah bayar, baru kita bagi resit. Sebenarnya resit tu pembayaran daripada invoice lah. Bayaran baru keluar resit. Okey. Invoice kalau Ada. simple-simple dalam bentuk WhatsApp pun saja boleh. Atau mesti kena ada logo. Kalau boleh, kita buat yang proper lah. Sekarang pun ada apps yang boleh buat receipt invoice sekali kan. Kita generate, biasa kita generate yuran tu, dia akan keluar, pertama dia akan keluarkan invoice. Dan kedua, kalau kita nak buat dekat Excel pun boleh juga. Tapi banyak lah, kalau student ratus-ratus, nak kena edit setiap bulan tu lah, ratus-ratus lah. Ah, So Hanif tanya kan. So kalau WhatsApp itu kira mesej je lah. Peringatan je lah. Bukan invoice lah. Ah, Sebab invoice ni dokumen. Nanti saya terang sikit dokumen. So dokumen ni mesti disimpan. Kena ada filing. Dokumen ni semua mesti disimpan. So ada rekod. Sebab WhatsApp takkan kita nak print WhatsApp tu kita letak dalam file. Boleh? Ha. So the proper way dia adalah sediakan invoice lah. Tak kisahlah nak buat pakai Excel ke, orang pakai resit tulis tangan ke, tapi invoice tu boleh tulis tangan pun boleh, tak ada masalah. Sekarang ada buku invoice pun ada. Ha, ada tak contoh? Nanti kita tanya siapa nak tanya apps buat resit ke apa, nanti boleh sekali lah dalam kita punya discussion ni. Okey. Itu sebelum belum lagi hutang ragu. Biasanya hutang ragu saya tak terangkan lah secara detail. Okey. Berkait dengan hutang lapuk, bila korang keluarkan invoice, korang akan ada dekat aset kita panggil dia penghutang. Ni penghutang kita. Dekat sini kalau kita, yang ni adalah kunci kira PKK. Sini untuk penghutang lah. So, hutang lapuk tu datang daripada mana? Datang daripada penghutang kita. Yang kita gagal lah kutip dengan dia. Okey, baik. Tapi hutang lapuk ni, dia ada satu lagi, iaitu hutang lapuk terpulih. Maksudnya, kan hari tu kita dah rasa tak dapat kontak dia. Setahun kemudian dia datang jumpa kita, kita bayar yuran dia. Dia dah insah, dah taubat kan, dia bayar yuran. Itu dikira sebagai hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih kita kena masukkan dekat bahagian hasil kat sini. Dekat bawah hasil ni kita kena masukkan untuk hutang lapuk. Boleh? So yang lain ni semua perbelanjaan lain, perjalanan, pembaikan, penyelenggaraan, susut nilai aset. Susut nilai aset ni kita tak payah buat tak apa sebab kita ada yang satu tadi, elong modal tu. Slide lain dah pembaharuan lesen, promosi dan iklan. Okey, Hmm. tapi uh, mengikut kefahaman saya, yang buka contoh untuk memulakan perniagaan kan kita buat iklan kan.
Mula-mula je. Masa mula-mula tahun pertama tu, yang buat iklan sebelum kita buka perniagaan tu, iklan yang kita buat mula-mula tu, itu saja tak boleh dikira sebagai belanja. Tak boleh masuk. Tak boleh dikira untuk pelepasan cukai. Ha. Saya ada baca informasi tu. So tak boleh kira untuk awal permulaan dia. Tapi semasa kita berniaga, kita buat promosi, iklan semua tu, korang kena simpan resit dia. Kalau Facebook pun ada keluarkan resit dan invoice kan? Betul tak? Siapa buat Facebook, TikTok? TikTok ada tak? Saya tak tahu tak TikTok. Ha. TikTok ada keluarkan resit. Ha. Kalau ada resit, simpan lah. Ada rekod pembayaran tu adalah untuk promosi dan iklan kita. Lain-lain perbelanjaan. Ha. So, bila korang dah ada semua perbelanjaan, so perbelanjaan ni akan tolak, ni jumlah perbelanjaan. Okey, sekejap Jumlah perbelanjaan. Okey. So, untung tolak dengan belanja. Okay. So, barulah dah dapat untung bersih ataupun rugi bersih untuk setahun. Ah, untuk setahun. Kat sini tak ada aset. Tak ada aset langsung. Dekat dalam ni tak boleh masuk aset. Susut nilai aset tu bukan aset tau. Itu lain. Okey. Yang lain tu tak boleh. Aset tak boleh. Semua perbelanjaan berkait dengan perniagaan kita. Korang kena tahu aset apa? Aset adalah aset apa? Aset bukan semasa ni ataupun aset yang kita beli, aset untuk perjalanan perniagaan kita. Kena ada aset. Contoh kita ada meja, ada komputer untuk kita menjalankan perniagaan. Itu aset. Belanja ni kos yang berlaku semasa kita buat perniagaan tu. Tak kisahlah bil elektrik ke, bayar iklan macam-macam lah, bayar lesen dan sebagainya, itu dikira sebagai belanja. So kat sini kita akan dapat untung bersih. Untung bersih. Okey. Setakat ni boleh tak? Ataupun rugi lah. Siapa dapat rugi, tulislah rugi. Tak salah tau. Dapat rugi tak payah bayar cukai lah. Kalau kita rugi, kita tak payah bayar cukai. Ha. Tapi kena kira betul lah. Jangan tipu pula jadi rugi. So pengiraan kena betul lah. Ha. Jangan cakap takkan berniaga rugi. Tak. Boleh berlaku. Boleh berlaku kerugian. Ha. Itu biasa. Okey. Faham tak sekarang setakat ni untuk penyata pendapatan dan untung rugi? Untuk isi. So ini ringkas je dah sebenarnya. Yang ringkas sahaja. Sebab kita tak ada lain-lain lagi. Kalau yang orang berniaga secara jual barang ni, banyaklah benda tambahan lain. Dekat belian pun dah banyak lah. Siapa nak tanya tentang apa-apa lah. Belanja, belanja apa? Korang nak tanya. Belanja ni boleh masuk ke tak boleh masuk? Cikgu, saya nak Ya, tanya boleh? boleh tanya. Tadi tadi cikgu cakap kalau Ya. dibenarkan dengan tak dibenarkan kan. Jadi kita kena buat um, Sorry, putus-putus lah. Cikgu Rosmawati. Cikgu sendiri Wimi tu dengar? macam Putus-putus. ha? Putus-putus. Tak dengar. Terputus Sorry sebab dalam kereta. Ha. Oh, putus. Hmm, Memang tak dengar. tak apalah saya type lah. Boleh? Tulis. Tak dengar. Ke Cikgu Mimi dengar? Cikgu Mimi ada dengar? Tak? Tak apa dengar tadi. Tak dengar. Ya. Dia putus-putus kan? Okey. So, ini untuk pengiraan. ah, Ini kita panggil. Kan tadi kan salah satu syarat yang diminta dalam cukai tadi, kena ada penyata pendapatan dan untung rugi. Inilah penyata pendapatan dan untung rugi kita. So, maklumat ni nanti kita akan isi dalam kita punya nanti kita buka cukai kan. Itu kat situ kita akan masukkan.
Dia kata belanja tidak dibenarkan tu means kita kena buat dua set account yang berbeza ke bila nak submit. Belanja okey. Belanja yang dibenarkan tu adalah pembelanjaan syarikat kita. Ada pun belanja yang tidak dibenarkan tu adalah perbelanjaan individu, peribadi. Itu macam kita guna duit lah. Kita dapat gaji, kita boleh belanja. Yang tu memang tak memang tak, kita tak tolak pun untuk cukai. Itu berbeza dah. So belanja yang kita dibenarkan ni adalah belanja yang berkait dengan perniagaan. Selain daripada perniagaan tu, kita belanja petrol, kita claim juga dalam perniagaan kita, itu salah lah. Siapa nak claim petrol boleh? Gaji, betul. Gaji owner tu, kita adalah pemilik perniagaan. Itu kena tahu dulu, kita adalah pemilik perniagaan. So gaji owner tak ambil gaji sebenarnya. Owner ambil untung lah. Kalau untung dia 242,000 ni, ini untung untuk owner lah. So kalau korang split gaji tak boleh lah. Owner sebenarnya untung dia 242,000 tu. Itu duit dia semua tu. Tapi kita separate lah untuk perniagaan. Betul tak? Kita simpan kan. Kita ambil berapa je. Tapi kita ambil daripada berapa yang kita ambil tu, kita tetap dicukai pada amount 242,000. Bukan duit yang kita ambil by gaji tadi. Tak. Kalau kita declare kita ambil gaji 6,000 sekali pun, kita bayar cukai untuk 6,000 pun salah. Sebab kita ada perniagaan ni yang ada untung dia 242,000. So tak boleh asing. Maksudnya gaji, sebab tu kita tak boleh kira dalam perbelanjaan. Sebab gaji tu adalah duit untung kita. So duit tu semua adalah duit kita. Dia berbeza lah untuk syarikat senar berhad lain. Gaji individu kena ada bayaran gaji. Sebab keuntungan tu adalah milik syarikat. So pemilik syarikat boleh dapat dividen lah daripada pelaburan tu. Daripada itu lain. Ada bayaran dia. Okey. Tapi untuk milikan tunggal, semua duit tu sama juga dengan perkongsian. Perkongsian, kita bahagilah. Kalau kawan kita 50, kita 50. So 242,000 ni, separuh adalah kawan kita, separuh lagi kita. So kita akan bayar separuh lah. Daripada cukai tu adalah kita bayar, dan separuh lagi kawan kita bayar. Ikut portion. Okey. Boleh? Faham? So kita tetap akan dicukai pada kadar 242,000. Okey. Tapi belum lah. Ada sikit lagi. Dekat aset ni. Okay, baik. PKK, saya tunjukkan PKK. PKK ni sebenarnya bagus untuk perniagaan kita. Kita boleh track kita punya rekod perniagaan kita. Ada peningkatan tak? Ini sebab tu ada, kalau tengok saya punya ni, okay. Kira-kira ni kalau kita tengok ada tahun, 2 tahun kan? Tahun 2023, 2024. Biasa orang letak tahun 2023, yang sebelum ni 2022 sebenarnya. Tahun lepas punya. So kita compare lah. Kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan. So nanti kita boleh tengok berapa peratus. Ada peningkatan tak dalam segi perniagaan kita. Ataupun ada penurunan ke. Itu kita boleh nilai lah. Okey. So siapa beli aset? Okey. Saya pergi dekat aset tu. Ini aset tetap. Okey. So aset tetap adalah aset perniagaan. Okey. Dekat sini tadi saya ada kolom untuk aset. Okey. Ini syarat untuk aset. Dekat sini syarat dia. Dekat template LSTN pun sama macam ni tadi. Okey. So korang boleh tengok ini. Ini office equipment, alatan pejabat. Untuk permulaan, setiap kali korang beli aset pada tahun tersebut. Jangan yang 10 tahun lepas korang pergi claim untuk tahun ni juga. Okey. Yang korang baru beli. Tak kisahlah korang beli second hand ke, beli baru ke. Tapi korang kena, untuk bagi permulaan pembelian aset, kita dapat allow modal sebanyak 20%. Bagi ke semua jenis aset. Okey. Motor vehicle ataupun kenderaan,
kenderaan perniagaan, bukan kenderaan sendiri. Ha, kenderaan perniagaan. Ha, walaupun nama kita, tapi 100% memang kita guna untuk perniagaan. Macam kita beli van sekolah kan. Van sekolah tu bukan kita punya pun. Kita buat perniagaan. Kita buat. So, boleh dikira lah. Boleh kira. Tapi kalau kita beli kereta kita sendiri, melainkan kereta tu kita letak untuk syarikat kita je. Ha, tapi jarang lah. Tapi ada je orang buat claim walaupun dia kira kereta dia sendiri tapi dia claim kat syarikat lah. Itu kalau kena tindakan saya tak tahulah. Ha, dia orang ada je buat. Ada berlaku benda tu. Tapi dia orang pandai lah tu. Syarikat Sdn Bhd lah biasa buat macam tu. Okey, so semua ni boleh kita dapat allowance secara permulaan. Untuk permulaan kita beli. Dan allowance tahunan. Maksudnya barang yang kita beli tadi setiap tahun kan aset tu masih ada. Melainkan kita dah jual aset tersebut. Betul tak? So kalau kita dah jual nanti aset tu akan tak adalah nilai dia. Kita akan keluarkan lah daripada akaun kita. Tapi contoh tahun kedua. So tahun kedua untuk kita beli contoh tadi. Ni saya bagi contoh kat sini pengiraan untuk belian alatan pejabat. So dia beli alatan pejabat tu nilai dia 4,000. So untuk permulaan pertama pada tahun 2020 ni dia beli aset dia. Okay. So dia ada beli okey kenapa 30% ah? Silap 30% ini alatan pejabat 20 lah. Sekejap. 20. Okey. Tak cukup Okey. So kita kena tambah satu lagi tahun. Kat sini kena satu lagi tahun. Okay. Tahun 2028. So kita akan dapat lagi 10%. Hmm. Okey, nampak? Dia jadi total 4,000. Okey. So, contoh untuk pengiraan bagi tahun pertama, kita dapat pengurangan sebanyak, kita dapat allowance dia 20% kan? So, 800. So, daripada keuntungan kita tadi, daripada PNL kita, kat sini, kalau kita nak kira, kita punya cukai nanti, berdasarkan ni lah, untung bersih ni. So, untung bersih, contoh kita ada 20% allowance permulaan. Okey. So, nilai ni, saya ambil nilai ni. So, kita akan tolak berapa nilai dekat aset kat sini. So, contoh dia dapat 800. So, kita tolak 800 lah. Macam tu. So, inilah nilai akhir yang perlu kita masukkan dekat cukai kita nanti. Tapi jangan kira satu je. Orang beli aset satu je. Satu je. Jangan beli satu. Beli banyak sikit. Tapi tak semua tau. Maksudnya, tak bolehlah kira 1%. Ada kes untuk peralatan kecil boleh 100%. Okey, kat sini aset tadi kan. Sebab tu, dekat sini saya suggestkan kalau korang nak buat untuk aset, contoh alatan pejabat, korang tuliskan almari satu kuantiti. Tarikh beli bila? So, kalau contoh kita beli tahun 2023, so kita dapat 20%. Untuk tahun 2024, kita dapat 10%. Sampailah habis. Sampai habis tau. Pengiraan tadi. Sampai habis nilai jadi 4,000. Ni. Ini dikira macam susut nilai. Korang, siapa yang belajar akaun, dia tahu. Ini kira seperti susut nilai lah. Macam ni. Right. Ya? Ha, Nak siapa tu? tanya. Ya. Boleh, boleh. So maksudnya kalau contoh almari tu harga Hmm. dia maksudnya tahun pertama kita claim dia dapat allowance 800. Lepas tu Betul. kan bulan tahun kedua dapat 400 lah. Betul. Oh, dia masuk figure dia memang 20%.
Lepas tu 10% baru sampai Betul. lah ujung. Sampai habis. Sampai habis total dia. So 4,000 tu. berapa tahun ni? 1, 2, 3, 6. Ada 9 tahun maksudnya. Betul. Betul. Dia bergantung lah. Macam komputer lagi cepat. Setahun 40%. Macam ni. Allowance tahunan untuk komputer 40% tau. Ni. Lain sikit. Letak mana lagi. Nampak? Maksudnya tak faham. Kalau 40%, Kalau kalau komputer, contoh kita beli komputer tu harga berapa? Harga 3,000. Untuk setahun pertama, contoh tahun 2023. Okey, so kita dapat diskaun 20%. 20%. okay. Okey. Nilai dia, okey, kita ambil 3,000 tadi. So 3,000 akan darab dengan 20%. 0.2. 0,2. Okey, so kita dapat 600. Betul? Betul. Okay. Untuk tahun ke seterusnya, kita kena kira 40%. So Okay. daripada nilai 3,000 tadi, so 3,000, so kita akan dapat 0,4, 1,200. Sekali lagi cukup lah. 3 tahun je. Oh, okay, okay, Dah. faham, faham. 3 tahun dah cukup lah 1%. Nampak tak? Dia dah cukup lah 1% figure dia. So kat sini pun 1,200. Dah cukup 3,000. Okay. So total dia 3,000. So korang boleh claim sampai 3 tahun je lah. Jangan korang claim sampai 10 tahun juga. Macam orang aset lain. Tak boleh lah. So dia akan habis. So aset tu boleh claim sampai habis. Tapi ikut peratusan yang dia bagi tu. So ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 8 tahun. Macam komputer 3 tahun dah habis lah. Okay. So, Boleh? maksudnya tahun seterusnya tu figure dia sama jugalah. Kalau Betul. masa kita beli-beli 3,000, so Hmm, tahun kedua kita declare pun 3,000 jugalah. betul. Nilai tu memang nilai kos kita beli daripada awal. Sebab tu dekat aset, nanti saya tunjukkan PKK tu. Dekat PKK tu kita boleh masukkan nilai dia, nilai kos tau. Bukan nilai dah kurang. Jangan kita pergi nilai sendiri. Contoh lengkapan kita daripada awal kita beli 5,000. Melainkan kita ada tambahan. Contoh kita ada beli baru. Tahun tahun ni kita ada beli baru. So beli tambahlah. Kita tambahlah berapa? 1,400 macam tu. Masuk lah. So yang dekat sini semua yang asal. Aset kita asal. Kalau kita jual, kita kena buang lah. Contoh kita dah jual satu aset. Nilai dia 1,400. So tapi jangan tolak dengan nilai. Okey, yang aset ni lain sikit. Contoh korang beli almari. Jadi nilai asal dia, nilai kos dia adalah 1,500. Okey, 1,500. Tadi korang dah buat allowance modal, betul tak? Sampai 5 tahun korang rasa almari ni dah buruk lah, tak nak jual boleh. Jual dapat 500 contoh. Korang jual, okey. Jual 500 Jual, dapat 500. Okey. So, nilai sebenar dia adalah 1,500. Tapi korang jual 500 lah dapat untung. So, korang boleh masuk. Bukan untung lah sebenarnya. Korang jual daripada hasil almari tersebut. 1,500 tadi, dekat sini. Figure 1,500 ada dekat lengkapan ni. Contoh. Korang dah jual 500, jangan korang tolak 500. So, tinggal almari jadi 1,000. Almari tu dah tak ada sebenarnya. Tapi korang masih lagi tulis figure 1,000. Tu salah. Korang kena kosongkan dia. Kalau korang dah jual, tinggal kosong. Kosong. Asal di Oh. 1,500, korang kena keluarkan harga dia. 1,500. Bukan So nilai 500 tu yang jadi apa? hidup. 500 500 tu kita jual aset tadi. So kita jadi hasil lah. ha, dia boleh jadi rugi, dia boleh jadi hasil sebenarnya. Tengok berapa kita dah berjaya tuntut daripada cukai tadi lah. Okay. Okey, ada persoalan tak? Okay. So pergi contoh lah tadi. So alamat dia contoh 1 hari bulan 1, 2024 korang beli. Okey, harga 2,000. Satu je beli kan? Satu lah.
Jumlah dia 2,000 juga ah. Allowance permulaan, so korang kira lah 2,000 darab dengan okey 0.2. Okey. So nanti sampai bawah ni korang total kan jumlah dia berapa? Okey. Ni. Yang baru korang beli lah. Untuk kali pertama je. Jangan korang totalkan yang dah lama dah. Yang dah lama korang mungkin boleh buat column satu lagi lah. Permulaan untuk tahun baru. Untuk tahun baru je korang kena ambil. Contoh ada yang lama korang tak boleh ambil lah. Untuk permulaan. Untuk tahunan pun ada total dia. So contoh kat sini korang dapat. Okay. Kat bawah ni saya ketak. Okay. Contoh korang punya permulaan tu dapat 3,000. Yang tahunan tu korang dapat 4,000. So nanti korang totalkan semua sekali 3,000 tambah 4,000 jadi 7,000. So 7,000 tadi boleh tolak dengan untung bersih kita. Ha, dekat untung bersih. Ni boleh tolak kat sini. 7,000. Siapa tak claim ni dia rugi lah. Ha, kalau korang tak buat yang aset ni, korang akan rugi lah. Sebab korang sama juga macam saya kata tadi. Korang akan dikira sebagai apa orang kata satu kerugian disebabkan kita dah menanggung kos tu. Kita beli aset kan ada kos kita. So itulah pengecualian cukai kepada kita. Okey, ada nak tanya pasal aset? Ini Swift apa? Jom account. Service account dekat belanja Jangan masuk dekat aset pula. Kita repair ke? Repair semua dekat belanja tadi. Dekat perbelanjaan. Okey. Okey, ada orang tadi pasal gaji kan? Kalau gaji ni korang boleh masuk dekat ambilan ni sebenarnya. Ni, kawasan gaji ni adalah tempat ambilan. So dekat sini dia hanya kita lengkapkan aset dengan liability kita je sebenarnya. Dekat dalam cukai nanti dia akan tulis, so korang akan masuk figure yang kita dapat daripada sini lah. Bila kita dah berjaya lengkapkan dia, kalau korang nak benda ni, nanti saya cantikkan, saya jumlahkan tepat dia punya nilai dia. Nanti korang cuma tarik saja, isi nilai je terus dapat total. So total tu lah nanti dia akan balance punya. So korang akan dapat nilai yang balance lah, seimbang. Okay. Pinjaman korang boleh masuk dekat liability Bukan pinjaman peribadi. Pinjaman orang beli kereta sendiri tak boleh ha. Pinjaman untuk perniagaan. Macam tadi tekun, apa-apa lah. Pinjaman bank pun tak apa. Pemihutang, kau tahu tak apa? Penghutang adalah orang yang berhutang dengan kita. Penghutang, kita hutang orang. Ada tak kita hutang? Kalau kita ada hutang orang, kita kena masuk kat sini. Dekat bawah liability. Penghutang, kita hutang dengan orang. Okey. Selain daripada tu, yang ni semua sama lah. Stok akhir tak ada lah, kita tak ada. Belanja prabayar. Hasil belum terima. Okey, hasil belum terima. Ini hasil yang daripada nilai yang kita dapat, yang kita belum dapat lagi lah. Tadi dekat tempat hasil, bukan yuran Hasil belum terima ni bukan yuran. Yuran masuk dekat penghutang. Yuran, orang yang belum bayar yuran masuk dekat penghutang. Hasil belum terima yang duduk dekat kolom hasil tadi. Contoh dia sewa bengkel, bilik kan, dia belum bayar. So tu hasil belum terima. Belanja prabayar, contoh bulan 12 tahun lepas korang dah bayar sewa dah untuk bulan 1 tahun ni. Kan dalam penyata bank korang kan ada pembayaran tu kan, betul tak? Contoh korang bayar sewa advance 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun bayar elektrik advance. So dia kira sebagai belanja prabayar kat sini. So belanja prabayar. Korang tak boleh masuk dekat bawah belanja dekat sini. Contoh sewa premis ni kan. Okay. Sewa premis
untuk kat sini saya buat macam ni sebab saya ambil sewa yang korang bayar pada setiap bulan pada tahun tersebut saja. Kalau kita buat daripada 1 Januari sampai Disember tahun 2023 je. Contoh korang bayar sewa 1,700 pada bulan Disember tapi untuk untuk sewa bulan 1. Korang kena masukkan dekat PKK dekat sini. Dekat belanja prabayar 1,700. Okay. Dan tak boleh masuk dekat belanja tadi. Korang tak boleh masuk dekat belanja. Dekat PNL ni untuk tahunan sahaja. Okey, boleh? Ada soalan. Baik bocor boleh? Boleh. Baiki repair pipe bocor. Okey, baik. Korang bermasalah bila perbelanjaan yang tak ada resit, betul tak? Korang nak catat perbelanjaan tu tapi tak ada resit lah. Macam orang biasa ruput ke, mana dia nak keluarkan resit untuk kita? Repair pipe ke? Ya, ada tak ada resit? Betul. Okey, yang tak ada resit, kita tak boleh buat resit sendiri. Itu salah, itu salah. Jangan buat resit sendiri. Nak buat, kita kena buat payment voucher ataupun voucher pembayaran. Ha, voucher pembayaran. Ya, sekejap saya tengok. Contoh ada. Contoh voucher pembayaran. Okay. Voucher pembayaran tu untuk transaksi duit kita keluar. Voucher pembayaran tu untuk transaksi duit kita keluar. Baik, sekejap pembayaran. Sama juga dengan gaji. Kalau korang ada penyata gaji lah satu. Tapi kalau tak, korang kena buat juga untuk voucher pembayaran ni. Voucher pembayaran. Tak ada pula contoh dia besar sikit. Okey, ya. Ya, saya share skrin yang ni. Nak tunjuk voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Okey. Okey, nampak tak? Ini contoh voucher pembayaran. Kalau kau nak buat manual pun boleh. Kalau nak buat pakai Excel pun boleh. Sama je lah. Tak ada masalah. Kau boleh letak uh, ni payment voucher ataupun voucher pembayaran. Nama tu nama syarikat kita atas sekali. Boleh nampak kan? Invoice tu. Invoice pula payment voucher. Payer tu adalah yang kita nak bayar kepada siapa. Ada maklumat dia. Kalau ada IC ke. Kita bayar pakai apa? Nombor akaun ke? Macam tu. Yang ni dia bayar gaji ni. So bayar gaji pun boleh pakai payment voucher. Payment voucher ni adalah untuk kita punya rekod duit keluar. Rekod duit keluar. Walaupun kita terima resit. Contoh dia buat resit kan. Kita boleh juga keluar payment voucher. Tapi payment voucher ni adalah untuk rekod yang tak perlu, yang tak ada resit. Macam tadilah. Kita upah cleaner, kita bayar dia kan. Kita tak bagi penyata gaji. So kita suruh dia tantangan payment voucher ni. Prepare by siapa, approve, receive. Siapa receive tu yang terima duit tu lah. Yang terima duit. So korang kena buat benda ni. Kalau korang tak rekod, macam mana nak cakap kalau tak rekod, nanti satu korang lost lah. Mungkin korang rekod dekat Excel. Tapi pembuktian tu, kita nak pembuktian. Sebab kita tak ada resit. Kes-kes repair ni tak ada resit. So korang kena keluarkan payment voucher. Okay. Boleh?
Hmm. Untuk diri sendiri. Betul. Voucher pembayaran untuk syarikat kita. Untuk pembayaran rekod duit keluar untuk syarikat kita sendiri. Kita tak bagi. Jangan bagi pula salinan ni. Payment voucher ni jangan bagi kat orang lain. Jangan. Dah sign korang bagi salinan dekat dia. Tak ada, tak ada. Jangan bagi salinan. Tak ada salinan. Payment voucher ni sah laku dia untuk syarikat kita sahaja. Sah laku dia untuk syarikat sahaja. Bukan untuk orang lain. Kalau kita nak bayar orang, kita minta resit dengan dia. Kalau kita bayar, orang bayar kita keluarkan resit. Macam tadi lah. Invoice dan resit. Ini detail lah. Kalau korang kalau korang nak buka buku 3 4 boleh. Detail. Confirm. Kalau korang baca daripada buku 3 4 tu, daripada chapter awal, chapter 2 ke 3, sampailah chapter 8, itu semua pasal account. Daripada A sampai Z. Dan siapa pandai yang tu pandai lah buat account. Tapi penat nak baca balik. Susah juga nak faham. Susah. Okey. Lagi ada persoalan tak? Nak tanya. Okey. Baik. Sekejap saya tengok. Kena jadi student balik ni. Kalau boleh juga jadi student balik pun. Okey, baik. Tadi kan bila dah korang dapat keuntungan ataupun untung perniagaan lah. Untung 200,000 ni tak besar pun. Ha, sebab ni setahun bukan sebulan tau. Okey. 200,000 ni, okey, sekarang ni kita nak tengok dekat cukai kita. Okey. Baik. Okey. Bahagian cukai tadi. Okey. 200,000 tadi duit korang tau. So duit korang. Duit cikgu-cikgu. Jangan kira jumlah gaji je. Okey. Sekarang sebelum kita nak buat tu, kita kena ada ni. Pelepasan cukai. Okey. Lepas dah kita dah isi tadi tu, berapa keuntungan kita dekat bahagian cukai, korang kena isi pelepasan cukai pula. Okey. So duit tadi ada 200,000 kan? 230,000. Okey. Ini pelepasan cukai. Bagus apa cikgu? Mimi. Cukai. Berasingan ke gabung? Berasingan. Berasingan. Berasingan sebab dia kira lebih berpecah. Tapi anak jangan anak ada seorang kena ambil seorang lah. Salah seorang Jangan ambil dua-dua, ambil seorang anak jadi dua tu anak tu. Ha, macam tu. Tapi kalau dia anak ramai 10, 5 isteri, 5 suami, beres. Dapat pengenalan cukai. Banyak tu. Okey. So tadi kita ada 230,000. Sekarang inilah pengiraan untuk pelepasan cukai. Belum kira cukai lagi. Yang nak tanya pasal zakat ke apa tu nanti. Okey. Baik. So untuk yang ni, okey. Contohnya tadi kita ada 230,000. Okey. Okey. Baik. So pelepasan cukai untuk individu berapa? 9,000 tu. So 9,000 tu memang tetaplah. 9,000 daripada lama lah. Memang 9,000. Sepatut dah naik lah. 10,000 individu. Tapi Ha. 12,000 dah kalau ikut zakat. Betul. Dah. KL tinggi dia punya tu. Tapi Johor zakat dia bayar zakat mahal daripada bayar cukai. How old sekarang berapa kalau kat Johor? How old? 2,000 2,400 ke? 24,000, sorry, 24,000 lebih. Tapi pengiraan dia tak banyak lah. Macam tak silap saya kalau KL isi detail sikit kan. Masa Johor beberapa je soalan dia. Masa ni isteri, anak itu je lah. Sama je kalau dekat Selangor. Eh, Semua dia punya tak silap itu uh, dia ada level apa kalau kita dah tolak-tolak dengan anak tu dia dah kira. mhm, Okay, mhm, kalau tak
benda tu tak lebih daripada amount apa tak nama dia. Haul rasanya yang tu 18,000 ke 20,000. Lepas, kalau tak lebih daripada tu, so Hmm. kita kena Lepas. bayar zakat lah. Betul, betul. Oh, dikenakan zakat. Kalau kurang tak dikenakan zakat. Betul. Kalau lebih baru dikenakan zakat. Betul, betul. Dia memang ada jumlah dia. Sama juga macam simpanan lah. Okey, sekejap. Ya, cikgu. Kalau kita dah bayar gaji, kita kena guna payment voucher juga. Ya, betul. Gunakan payment voucher juga. Sebab penyata gaji tu tak valid lagi. Yang valid adalah payment voucher tu. Sebab ada tanda tangan penerima duit tu. Penyata gaji kadang-kadang buat secara ni, mana ada tanda tangan kan? Secara auto kan? Ha, Komputer. terpengesah. Komputer, secara komputer ataupun apps ke apa kan? Tak ada tanda tangan uh, itu. So, penyata gaji tu kita boleh simpan. Tapi kita ada juga sama sekali, satu lagi payment voucher tu. Mesti ditanda tangan juga. Doktor pakai. Doktor, doktor dah tahu pasal akaun. Okey. Hebat. Okey. Baik. So, sekarang pelepasan cukai pertama adalah pelepasan cukai untuk individu. So, kalau isteri tambah satu lagi isteri, ditolak lah. 4,000. Okey. Okey, baik. Yuran pengajian diri sendiri. Cikgu Mimi boleh lah. Cikgu Mimi belajar lagi kan? Ah. Boleh tu. 7,000 setahun tu. Setahun. Boleh. Siapa belajar boleh kira. Okey. Sama juga kalau Cikgu potongan. boleh sharekan yang tu, yang tak nampak ni, yang 9,000, 7,000 tu. Oh, ya ke? Sorry, sorry. Sekejap Ah. Oh, saya Dia masih share apa Excel tu? lagi. Oh, dekat Excel. Sorry, sorry. Tak tunjuk pula. Ingat dia tunjuk. Okey. Okey. Ni. Saya ada tunjuk ni. Sekejap, Okey. Nampak tak? Okey, untuk potongan lain untuk OKU 6,000, itu kalau ada lah. Sama juga isteri atau suami yang OKU pun boleh dapat potongan. Okey. Ini potongan bukan peralatan. Ini potongan bagi individu tersebut. Peralatan yang lain. Kalau ada peralatan untuk OKU kira lain. Tapi peralatan tu korang kena simpan resit. Macam yang ni, yang pelepasan individu 9,000, 4,000, 7,000. Yuran kena lah cikgu. Ada resit lah. Pelepasan yuran persendirian diri. Di peringkat selain daripada. Okey. Peringkat selain daripada sarjana atau doktor falsafah. Doktor falsafah tak boleh. Tak nampak sangat. Tak jelas sangat dia punya gambar dia. Kurang. Kurang. Okey. Baik. Sumbangan lain, caruman, sumbangan. So, siapa yang ada insurans ataupun perkeso semua tu, bolehlah. Masuk ke sini nampak ni. Insurans, perkeso. Siapa bayar perkeso tak? Cikgu-cikgu bayar perkeso tak? Bos-bos. Bos-bos bayar cikgu perkeso. Tapi limit dia 350 je. Saya buat perkeso metrik tu. Perkeso metrik 400 ke 500 setahun. Hmm. Itu untuk insurans kemalangan lah. Maksudnya perkeso untuk kemalangan. Tu berapa lah? Berapa amount benefit dia? Tak silap saya ambil untuk berapa ribu? 4,000 rasanya. So 4,000 dia bayar dia 4,000 dia akan bayar 80% lah daripada 4,000 tu. Tak silap saya. Oh. 99. Sekarang pun ada insentif kerajaan tu. Siapa yang ambil insentif kerajaan tu, tak silap saya 2,000 ke berapa lah. 199. So dia dapat murah lah untuk perkeso lah. Tapi pengecualian cukai untuk perkeso 350 sahaja. Kalau lebih, jangan isi lebih. Kalau lebih, isi lebih. Tapi sistem dia memang, kalau korang masuk lebih, dia akan kira yang 350 je. Dia tukar sendiri. Betul tak, cikgu? Dia akan masuk sendiri yang tu. Doktor kata pakai syarikat. Doktor syarikat senam rehat. Betul tak, doktor?
Cakap Sembawang Berhad lagi leceh. So, dia Ah, lagi leceh tu. lagi leceh. Bayar, Ada audit lagi. bayar audit pun 5,000 kot lagi. Doktor. Lebih rasanya. Ah, audit lah Pak. Hmm. Memang ada audit. Ada sekretari. Sekretari pun dah berapa. Okey, insurans nyawa. Siapa ambil hibah KBSP boleh. Total dia 7,000. Total dia 7,000. So korang boleh masuk lah. Saya masuk lah tambah Okey, boleh apa. Saya ambil yang ni. Okey, tambah lah. 350. Okey, maksimum 7,000. Untuk tadi untuk uh, insurans dan juga KWSP. Bukan 7,000 insurans, 7,000 KWSP. 7,000 tu limit dia lah. Untuk kedua-dua tadi. Okey. Sama juga dengan skim saraan. Kalau cikgu-cikgu tak carung KWSP tapi ada buat PRS. Siapa ada buat PRS? Ada ke cikgu-cikgu buat PRS? Saya tak buat. PRS. Kan tak ada buat caruman KWSP kan? So, ada buat PRS ke? Okey. Dan juga apa lagi? Insurans hayat. Ni pun takaful 4,000. Insurans pendidikan dan perubatan. SSPM. Okey. 8,000. So, siapa guru-guru yang simpan duit dekat SSPM dapat pengecualian 8,000. Bukan simpan ASB tau. SSPM. So, dapat pelepasan cukai sebanyak 8,000. So, boleh. Siapa nak simpan, boleh. Simpan je. Pelepasan cukai. 8,000. Insurans pendidikan, insurans perubatan 3,000. So, siapa ada insurans, dia bayar 1,500, 1,500, 100,500 sebulan ke, boleh lah. So, limit dia 3,000. So, korang boleh masukkan semua ni detail. Sampai cikgu Mat ni tahu dah benda ni. Okay. Tapi kalau korang buat bayaran tu ataupun simpanan tu, ada rekod lah. Ada rekod. Macam SSPM pun simpan rekod kita buat simpanan tersebut. Kan dia ada statement kan? Simpanlah statement tu. Statement boleh tunjuk. Okey, begitu juga dengan insurans tu. Insurans kan dia bagi statement tahunan kita bayar. So boleh tengok total dia. Itu semua simpan. Fine. Ini file individu Yang tadi kita buat akaun yang untung 230,000 tu, itu file syarikat. Lain. Lain-lain. SPM untuk anak kan? Diri sendiri tak dapat ke? Tak dapat. Doktor simpan untuk diri sendiri untuk apa lagi? Sama belajar lagi. Doktor simpan, kena simpan untuk anak. Dah besar Dah besar. Untuk doktor simpan lagi untuk betul lah kena simpan untuk anak. Untuk diri sendiri akaun kita lah. Masa kita belajar tu lah ada akaun SSPM masa sekolah Ibu bapa lah. Ibu bapa dapat kecualian tu. Okey, baik. Yang lain ni, bawah ni, gaya hidup, perubatan, semua kena ada resit. Semua kena simpan. Semua kena detail. Saya simpan diri sendiri dulu masa PhD. Dulu lah. Sekarang tukar pada anak lah. Transfer. Transfer je. Okey. Misal kenderaan elektrik. Siapa ada Tesla? 2,500 dapat ni. Pemasangan sewaan pembelian kemudahan. Ada resit tau. Ada resit. Simpan. Tak ada resit, tak simpan. Claim kan kena denda je. Sama juga dengan gaya hidup 2,500. Beritik mail ke ikut suka. Semua dapat pelepasan cukai tu. Gaya hidup tambahan.
tu semua korang kena isi. Pembelanjaan perubatan untuk penyakit serius. Suami, isteri, anak. Okey. Kalau mak, kalau ibu bapa kita, rawatan perubatan keperluan khas 8,000. Individu, keluarga, suami, isteri 10,000 belanja perubatan. Bukan beli ubat dekat farmasi. Vaksin boleh, siapa ambil vaksin boleh. Yang resip-resip vaksin tu simpan. Boleh, lain perubatan lain lah. Ha, Penyakit serius. Boleh. Tu rawatan pemulihan anak kurang upaya pun ada 4,000. Itu semua, kalau saya detailkan dalam ni banyak lah. Nak kira kan. Okey. Ni yang tadi tu kena ada detail. Kena ada resip simpan. Sekarang masih ada. Okey. Pelepasan anak. Kalau anak dia kita dah daftar anak kita kan. Sistem boleh boleh trace lah. Jangan tipu pula anak. Anak ada 2 tulis 4. Tak boleh lah. Kan kita dah daftar. Uh, so, anak 2,000 bawah 18 tahun. Sama. Anak yang berumur di atas 18 tahun yang masih belajar. Yang belum berkahwin. Kalau anak dah berkahwin, yang tu selepas berkahwin. Ya. Belajar sepenuh masa. Belum berkahwin, belajar di IPT, diploma dan ke atas. Oh, ya. Nak tengok sikit. Kenapa dia? Saat gambar dia tak tu. Gambar dia hancur. Ini yang baru ni. Korang boleh rujuk lah sendiri. Yang ni. Yuran asuhan, tadika, taska, korang boleh simpan. Yuran tuition. Yuran tuition. Anak masuk tuition. Saya kat sendiri. Ada resit tak? So boleh juga 3,000 tu pelepasan. Dan juga anak-anak yang OKU semua boleh dapat. Tapi yang kalau beli peralatan-peralatan tu semua mesti ada resit. Rugilah beli ubat farmasi tak dapat. Beli ubat apa? Farmasi. Tapi beli ubat dekat klinik pun tak dapat juga. Dia untuk serius je. Dengan vaksin tadi. Untuk kesuburan, untuk dapat anak boleh lah. Ubat-ubat tu. Boleh. Perbelanjaan rawatan kesuburan. Ubatan. Jangan beli tongkat Ali pula. Claim juga. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang beli ubat-ubat dekat Shopee tu tak boleh. Okay. Ini yang detail dia. Nampak ni. Individu. Ini semua manfaat. Semualah. Insurans nyawa, social premium. Yang ni, 3 ni. Boleh Google je. Ada je. Okay. Perubatan berapa diri sendiri. Peralatan. Okay. Individu. Ini semua boleh masuk. So, korang tolak lah. Tapi dia ada had dia. Pembelian buku ke jurnal. Ni ada kan? Beli buku. Tapi yang baru dah tak ada. Itu mungkin yang lama tu. Gaya hidup, aktiviti sukan. Bayar bil bulanan. Internet bulanan pun boleh masuk dalam gaya hidup. So kalau wifi dah 98, 100 ke? Berapa? Darab lah. 12. Boleh dapatkan rakaman ni. Cikgu tak sempat dah dengar semua. Cikgu Mimi. Nanti Cikgu Mimi bagi. Okey, so ini semua nilai. Okey, saya ambil, saya cari sikit-sikit je lah. Okey, untuk kita kirakan cukai. Okey, berapa tadi? Ambil anak-anak, ambil 2 orang. Okey, sikit-sikit lah. So saya akan kirakan total lah. Okey, jap, kirakan total. Berapa pelepasan cukai yang ada. Buat satu file untuk cukai je. Resit kita. Resit untuk cukai tu buat satu file. Untuk individu kan. Untuk kita. Nanti kalau LHDN minta, kita dah ada dah barang yang kita nak hantar ke LSTM tu. Kalau tak ada kan, saya takut kena compound je, kena denda je. So, 230,000 tolak 9,000 tolak 4,000. So, tolak 7,000 tolak 3,000.
Okey, baik. Oh, banyak ni cukai dia kena ni. Okey. So saya dapat je Saya kira dekat, saya letak dekat ni. Dekat cukai ni. Okey. So tadi kalau dia dapat pendapatan dia tadi 100,000 tu, 200,000 tadi. So dia ada 190. Ni. So, ini adalah jumlah hasil tolak tadi. So ini nama dia pendapatan bercukai. Kalau ada derma, derma masjid tak boleh. Derma yang ada resit lah. Derma yang diiktiraf. Tafiz ke, tafiz yang dia tulis ada pelepasan cukai tu. Itu boleh. Jurang anak hari tu tak dapat. Oh, jurang anak itu tak dapat. Ya. Hmm. Tuition tempat sendiri tu. Tak dapat. Doktor. Jurang tuition tempat lain ke tempat ni? Tapi yang confirmnya adalah tadika, taska semua boleh. Pengasuh tu. Itu boleh. Hmm. Tuition tempat kawan. Tak boleh lah. Tuition. Saya pun tak pernah lah claim tuition. Resit ada. Resit ada. Maksudnya dia tak terima lah. Tuition. Kenapa lah? Nanti boleh lah tanya dekat ni. Tak terima tu. Nanti kita isukan. Tuition ni boleh buat apa pelepasan cukai. Ibu bapa boleh galakkan ibu bapa hantar anak tuition. Okey, so sekarang kita ada lebihan pendapatan pencukai kita sebanyak 194,000. So kalau kau nak kira secara manual, figure yang perlu kita ambil adalah pada figure ni 100,000 ni. Ini figure 100,000. Kau ambil figure yang 100,000. Okay. Untuk 100,000 yang pertama, ini besar ni. Ini bukan. Ini sebenarnya akaun kawan. Saya buat akaun kawan saya ni. Memang pun. Cukai dia sampai 10,000. Tutor 10,000 kaya tu. So untuk 100,000 yang pertama, cukai dia 11,900. Okay. So kat sini kan kita ada 194,000. So tolak lah. Kita kena tolak 100. Ya. 109,4650 tolak dengan 100,000. Okay. So kita ada lebihan sebanyak 94,650. Okay. So 94,650 ni kita akan darab dengan peratus tu. Peratus dekat sini. Kadar tu 24%. Okay. So darabkan dengan 24%. Nak cuba pen. Okay. Darab dengan 24%. Okay. So dapat berapa? Figure dia. 4680 darab dengan 2. 4. So banyak tau. Dapat 20. Ini besar sangat ni. Kaya raya ni. Okay. So bayar cukai. Ni banyak besar tak. Salah tu figure dia. Okay. So kena tambah dengan 22,716. So jumlah cukai dia 900 tambah 22,716. Okey, so korang dapat bayaran cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak 34,666. So ini jumlah cukai yang korang perlu bayar untuk tahun 2023 contoh. Okey. Baik, so siapa yang bayar cukai? Bayar zakat. Dekat sini baru boleh tolak. Bila dah dapat 34,000, kalau dia bayar zakat 10,000, tolak sini 10,000. Ni boleh tolak zakat yang korang dah bayar. Kena bayar dalam tempoh tu lah. Jangan bayar lambat. Dia bulan 1 lah. Biasa kan orang bayar bulan 1 ataupun akhir tahun hari tu dah bayar cukai. So korang bayar itu.
Okay. So tolak dengan zakat. Yang ni tak ada ribat Pendapatan dah 200 ribu ni, 190 ribu ni tak ada ribat 400 tu. Tak ada. Okay. So inilah jumlah yang perlu dibayar. Dalam sistem tu korang hanya masukkan berapa keuntungan korang. Yang tadi tu dia akan minta berapa perbelanjaan, berapa income korang. Nanti kita kena masukkan juga aset tu. Aset tu untuk allowance tadi tu. Yang 20% tu. So dia akan tolak. Dan korang akan dapat, dia akan kira lah berapa keuntungan. Lepas tu barulah tolak pelepasan cukai. Dan kalau korang nak bayar nanti, korang tolak dekat zakat tu. Tolak dengan amount zakat. Zakat pun kena ada resit. Jangan pergi buang. Zakat fitrah boleh masuk tak? Cik Bibi? Zakat fitrah boleh rasanya. Hmm. Boleh. Masuk sekali. Bagus kena bayar cukai tinggi. Mudah dapat loan. Boleh. Betul. Nak loan, kalau siapa bayar cukai, nak loan senang. Nak beli rumah ke, nak beli bangunan kedai pun boleh. Siapa yang konsisten buat submit loan, bank memang suka lah. Submit loan lah. Submit FSDN. Okay. Ada nak tanya soalan tak? Memorable gila. Betul. Dia datang. Dia orang selalu WhatsApp. Nak suruh buat loan. Kita buat loan kan tak payah lah. Biasa bank ni akan selalu provide untuk kita buat loan. Okay. Ada persoalan tak? Ada nak tanya? Ada cikgu-cikgu nak tanya ke berkait dengan cukai ni? Kalau nak format tadi tu, saya akan share balik. Saya edit bagi cantik balik format tu. Dan nanti saya akan bagilah. So kalau cikgu nak guna dia punya template tu, gunalah. Sebab dia akan link terus ke dalam kita punya, saya akan linkkan sekali PNL dan PKK sekali dengan asset tu. So nanti dia terus masuk. Kita isi je yang collect asset tu, nanti dia akan masuk. So dia akan terus kira. Cuba So yang tu ada orang tanya tu. dia tanya. Cikgu Usmawati. Zakat kita bayar perseorangan, lepas tu kita buat voucher. Zakat tu tak payah. Tak payah. Zakat tu secara individu. Zakat tu tak boleh masuk dalam tadi. Dalam kita punya akaun tak boleh masuk. Zakat tu. Sama juga kita bayar cukai. Kita tak boleh masuk dalam tu. Tak payah buat payment voucher. Itu untuk kita diri sendiri. Tak, bukan. Tak. Mungkin cikgu tak faham ni. Yang kita bayar zakat terus direct kepada orang tu. Kita tak melalui lembaga zakat kan, betul tak? Oh, kalau macam tu Terus. tak boleh tu. Ha. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Payment voucher untuk syarikat je. Itu kan jadi derma kan. So dia tak boleh. Mesti bayar zakat yang diiktiraf lah. Sebab itulah diorang kena rujuk. Maksud diorang akan bayar cukai kepada lembaga zakat lah. Bayar zakat, bayar cukai pula. Bayar Lembaga zakat kepada lah, betul tak? bayar zakat, betul. Sebab Lembaga dia zakat. ada resit dia. Dia boleh trace benda tu. Derma belanja dibenarkan. Derma belanja. Berderma kita boleh masukkan yang tadi tu. Semasa pelepasan cukai tu, kita kira pelepasan cukai, derma yang sama juga. Derma tu mesti ada resit, mesti kita derma tempat yang diiktiraf. Contoh, kau derma dekat WWF. Bukan wrestling, yang binatang tu. Betul. Yang tu kan, yang tu kan ada resit kan, boleh. Tafiz banyaklah sekarang ni. Ah, WWF Panda, betul-betul. WWF Panda tu, betul. Kan dia ramai cari orang tu. Dia rekrut suruh bayar tiap-tiap bulan tu. Dapat pelepasan cukai tu. Hmm. Tapi dengan WWF pun apa? Banyak isu juga. Dia orang pun dapat gaji pun daripada situ lah. Daripada kutip-kutipan tu lah. Tabung Palestin pun boleh. Yang ada iktiraf pun boleh. Tafiz lah banyak. Tafiz boleh. Tapi kena minta yang betul-betul. Dia akan bagi borang tak silap saya.
untuk dapat pelepasan cukai tu. Untuk pembayaran derma. Okey, ada persoalan tak? Hai, yuran bertauliah pun boleh. Pertauliahan. Boleh? Yuran pertauliahan. Hmm. Ada nak tanya tak? Apa lagi dokumen yang kau rasa, perbelanjaan yang kau rasa boleh ke tak ni nak masukkan? Boleh tak nak guna, boleh tak? Derma tu ada had tak? Tak ada had. Kalau korang derma, derma semua harta kan? Derma yang diiktiraf tu tak ada had lah. Maksudnya dapat pelepasan, dapat tu. Ha, dapat pengecualian tu. Derma boleh berapa banyak pun. Ada kan derma kat sekolah pun boleh juga biasanya. Ada iktiraf tu. Kalau PIBG buat derma ke, yang sekarang pun mungkin PIBG dah advance lah yang ada buat. Selain daripada tu, ada tak tanya tak? Cikgu Mimi, okay. Doktor dia call auditor je. Accountant ke, dah settle. Tanya je accountant, auditor. Saya itu 3 tahun auditor dekat apa PJO Town. PJO Town. Buat audit lah. Buat audit. Cuma bahagian cukai syarikat tu tak buat lah. Saya buat audit je. Jadi ada pengiraan cukai pula. Sama je. Syarikat Senam Berhad pun ada juga cukai yang belanja yang tak dikira pelepasan cukai. Belanja makan-makan ke. Itu ada persennya. Berapa persen tak silap saya. Saya pun tak ingat lah. Tapi ada persen lah. So bukan semua perbelanjaan dikira kalau syarikat Senam Berhad tu. Tak apa ke kalau kita baru start buat akaun bulan ni walaupun kita dah mula pada sekarang lah. Boleh je. Habis kita nak kira yang 3 tahun lepas tu, kalau kita ada dokumen, kita buat 3 tahun lepas. Kita nak start pada 3 tahun lepas. Kalau kita baru tahu sekarang nak buat akaun, buatlah sekarang. So nanti senang nak submit LHDN. Kalau nak buat yang lama-lama tu, boleh juga. Tapi kena ada dokumen lah. Ada rekod. Mesti perbelanjaan tu tally dengan penyata bank lah. Ha. Sebab tu kalau korang transfer akaun syarikat, tulislah description dia apa. Korang bayar untuk apa? Senang nak trace. Dekat penyata bank, nanti korang isi kan. Korang boleh trace kan, kita boleh trace yuran orang bayar, betul tak? Kita pun nak trace juga perbelanjaan kita. Kita ada rekod. Tertulis. Kalau korang korang ambil duit untuk kegunaan peribadi korang, korang tulis lah. Duit tu keluar, duit kita, kita guna. Itu lain. Korang bayar loan kereta ke, tulis lah. Tapi kalau boleh, asingkan lah. Transferkan keuntungan syarikat tu ke dalam akaun peribadi. Baru buat urusan peribadi. Boleh juga. So 100% berfokus dalam akaun syarikat tu adalah urus niaga syarikat kita sahaja. Untuk NGO NGO tak ada, tapi nak buatkan, insya-Allah boleh je try. NGO yuran juga, akaun yuran juga. Cuma dia ada lain sikit lah kalau ada program. Dia sebenarnya dia lagi senang daripada akaun ni. Daripada akaun Nikah Tunggal ni. Yuran ahli, yuran pendaftaran. Sama lebih kurang tuition juga sebenarnya. Akaun NGO ni. Kalau itu NGO saya kena tax. Tapi dia tak besar kan. Besar ke? Banyak ke? Kena tax. Tapi masa tu buat akaun tak untuk NGO tu? NGO pun kena cukai buat. Tapi detail lah, kena detail. Kalau buat boleh
secara detail tadi lah. Untuk kita dapatkan pelepasan tu. Cukai tu. NGO buat perniagaan juga ke? Doktor ada buat, NGO ada buat perniagaan? Ya ada. Oh. Maksudnya 100% jurang ahli lah. Dengan jurang program. Sumbangan YB. NGO sumbangan YB kena lah tu. Ah, ah. Ada sumbangan tu. Dia, sebab kalau besar, mungkin dia akan kena tax juga lah. Dia kalau ada NGO ni, actually NGO ke yayasan dia, kita boleh actually boleh uh, allocatekan sebagai perbelanjaan kan, sebagai derma kita pada NGO tu kan. Kalau kita derma untuk syarikat kita. Maksudnya kita ada yayasan kan. Ha? Kadang-kadang kan company untuk mengelakkan cukai tu, dia Ha? transfer fund tu kepada yayasan dia katakan. Boleh tak elak cukai? Uh, itu tengok ke munasabah ke tak lah tu. Kalau kita transfer NGO tu, sebab biasa kalau yang selalu transfer ni kan dia takut uh, berkait dengan ni lah, cuci duit ke. Tapi tengok kita sumbangan tu yang kita bagi tu, apa kegunaan dia tu. Tapi kalau kita untuk berniaga mungkin kita dapat pelepasan cukai. Tapi ada kadar dia. Perniagaan biasa ada kadar juga. Boleh tak elak cukai? Oh, saya pun tak tahu juga tu. Kalau persatuan tu tak berapa tak berapa mahir. Sebab tak pernah terlibat sangat dengan NGO. Dia punya pelepasan cukai tu. Boleh elak cukai. Itu tak berapa tahu. Ya. Yang ni pun tak, yang tadi pun boleh juga elak cukai. Pandai-pandai lah. Tapi jangan tipu eh. Bahaya tau tipu. Cukai. Uh, yang ni siapa yang bayar cukai lebih bahaya daripada orang tak bayar cukai. Korang kena ingat yang tu. Ah, Cikgu-cikgu yang dah bayar cukai lebih berbahaya daripada orang tak pernah bayar cukai. Orang tak pernah bayar cukai, ahli SDM tak tahu. Kita ni dah bayar cukai, kita silap buat, kita salah selit-selit buat silap buat magic ke apa ke, nak dapat rugi, nak dapat kurangkan cukai, kena denda, teruk kita. Ha? NGO siapa nak bayar? Pengerusi ke? Tak faham macam tu. NGO siapa nak bayar? PSU. Cukai ke? Bayar cukai ke? Ada persoalan lain tak? Boleh. Saya NGO ni saya tak berapa tahu. Jadi tak berani nak bercerita dengan NGO. Mereka Tunggal ni senang berhad tu boleh lah. InsyaAllah lah. Ada cikgu-cikgu nak bertanya lagi? Berkait dengan ni. Siapa lah tutor kat dalam ni? Ramai. Okay. Vivi, Era Gigih Group. Oh. Era Gigih Group syarikat senang berhad ke? Ke syarikat uh, perkongsian? Siap ada group kan? Banyak pusat tuition. Tapi pusat tuition mesti kena ada buat account macam tu lah. Kalau kita untung tak berapa ni nak hire accounting sampai 2-3 ribu, kos lagi. So buatlah sendiri. Tapi file. Kena sediakan. Kalau file asset, satu file asset. File untuk receipt. Kalau receipt korang buat online kan, tak print kan. Tapi simpan dalam satu folder lah.
Simpan satu folder. Tahun 2023, setiap bulan tu ada receipt tu. Simpan. By folder. Boleh? Yang perlu file kau letakkan. File gaji ke, penyata gaji. Itu semua. Dan juga print penyata bank. Setahun tu mesti print penyata bank. So biasa orang filing mesti ada. Pertama file cukai. File aset. Lepas tu file untuk yuran ataupun file untuk jualan. Yang ketiganya file perbelanjaan. Perbelanjaan ni boleh pecah dua. Satu untuk gaji, KWSP, SOSO. Yang tu boleh letak satu file. File lain untuk belanja lain, utility ke. Itu semua boleh masukkan. Okey, boleh. Pukul apa dah? Oh, dekat 10:30. Ha. Ada nak tanya tak? Last ke? Nak tanya pasal file ke? Terima kasih. Oh, betul. Sama-sama. Tapi nanti saya, kalau nak guna template ni, insyaAllah saya akan sharekan bersama lah. Kalau korang nak beli software pun boleh juga. Tapi kadang-kadang software ni sebab dia, kalau korang beli software account, dia duk ada pasal inventory tu. Nanti korang pening kat situ lah. Nak isi kan. So kita buat yang ni, saya buat terus untuk tuition je. So dah tak ada lah inventory ke. So tak payah pening-pening kepala. Tunggu masuk je nanti. Pendetailan tu, maklumat tu korang boleh tambah dan korang boleh adjust lah. Nanti saya bagi, nanti korang nak tambah belanja apa yang korang ada pun tambah lah. Okay. Boleh? Ada persoalan? Tak ada? Tak ada cakap tak dengar. Cikgu Mi okey, cikgu? Boleh? Okey, okey. Boleh, boleh. Okey, tiada. Doktor dah tak ada. Ah, Terima kasih, doktor. Ah, Mungkin nanti kita boleh lagi sesi-sesi lain ke yang berkaitan dengan pusat tuition ke. Cikgu Mimi. Cikgu Mimi lah. Kena aktif. Ada slot-slot yang lain ke, slot pengurusan ke. Saya nak belajar pengurusan. Ha. Ataupun marketing ke. Ha. Boleh, boleh kita buat sesi-sesi macam ni. So, apa, pengusi pun Tuan Syafirul, Syafizal pun boleh ni kot bantu kita. Hmm. Ada tak Tuan Syafizal? Ada dah ni. Ada. Ada Perasan? Cik Tak, Syah ada, Cik Syah? ada kan? Tak ada je. Tak ada, dah keluar Hmm. Tak apa. Nanti boleh lah. Program-program apa, benda-benda macam ni lah berkait dengan pengurusan ke skill lah. Kita nak skill tu. Okay, so rasa okay kot. Ada ada apa-apa soalan ke selain daripada ni? Saya sebenarnya dah tengok, rasa macam dah cakap terima kasih kan. Terima kasih. Okey. Tak ada bertanya. Berkongsian Hmm. ilmu yang bagus. Okay, Ah, baik. Right, Tengok. so terima kasih kepada semua yang join program ni malam ni. So, program ni program ad hoc. Dan terima kasih kepada Cik Wan yang sudi berkongsi ilmu kita tentang macam mana kita nak buat apa account, uruskan account kita untuk rugi kita yang lebih sistematik. Sebelum ni kita main copy masukkan je di Excel kan, belasah je masuk je inventory. Tapi LHDM pun tak kisah, tak ada masalah pun, dia tak bagi tahu pun, cakap okey je. Ah, Dia tak Kan, minta lagi. Saya tak minta. Kalau saya minta ada nanti tak minta lagi tu yang tak apalah, hantar dia kau. selamat tu. ha. Tapi ada yang macam sebelum-sebelum ni kawan-kawan saya cakap, kalau dia cakap Ha? dia nak minta receipt tu kan, Ha. macam receipt kita dia letak dalam satu guni kan.
Dia Hmm. cakap, check lah guni ni ada berapa banyak resit dalam tu. Bertimbun dalam guni tu. Dia suruh check. Hmm. So, nak ke LSD nak check resit satu-satu? Tak ada. Dia cakap takkan takkan ada. So, possibility dia akan uh, benarkan kita je lah macam tu. Dia takkan Biasanya dia check random. random. Kalau Saya pernah kalau kena sekali lah dulu. Masa kerja, dia call. Masa tahu. Masa kerja, uh, Nyata 2011, masa tu saya Hmm. 2014. Menyajau nak cari tau. Tapi cakap, tak apalah. Benda tu dah tak ada dah. Simpanan saya lah. Letak lah. Cakap, Hmm. awak nak penalty lah. Letak. Ya kan. Ah, ah. Tapi tak kena lah. Kena lah. Kena. Penalty. Ah, Hmm. Itu biasa tak lah. adalah. Penalty. Alah, dia bayar balik je. Sebab dia, masa tu dia tak, dia, macam yang kerajaan bagi tanpa penalty masa tu. Ah, Oh, okay. So Faham, faham. maksudnya saya just bayar baki yang sepatutnya cukai saya bayar tu. 70%. Dia ada gak kena 70%. Tengoklah. Tengok Itu kepada kali kedua rasanya. Yang first dia kata biasa 45%. hmm, ada macam-macam denda dia. Macam. Jadi ikut metrik dia. Ha. Yang bantu tipu pun boleh kena. Nanti Betul. sebab tu saya tak ajar orang kan. Ajar orang petik nama saya. Okey, sekali dengan saya sekali kena. Boleh juga tu. Mengajar orang. Boleh kena. Tapi kalau kita simpan ada file dia tick random lah. Boleh kena. Tapi kalau korang dah buat teratur, jangan takut sangat. Ada orang terlampau takut. Ada je member takut gila dia. Dia kalau LSTM. macam contohnya lah, macam saya akan rujuk kepada kakak ipar saya. Sebab kakak Betul ipar tu. saya ni dia accountant. Boleh Uh, rujuk. ada dia ada endorsement daripada MIA, Malaysia Ah, Institute of Accountancy kan. So betul. saya kira dipercayai jugalah. So Hmm. siapa-siapa nak nak dapat endorsement ataupun nak dapatkan kelulusan ke ataupun nak minta approval ke, boleh lah, saya boleh tolong. Dia tak ada buat apa sekarang. Kalau Ah, nak minta bantuan tu tak ada masalah. Boleh bagi kat dia. Nanti betul. yang charge tu lain sikit lah. Tanya dia lah. SSM lewat kena denda. Kena denda. Kena. Kena. Dia dah Hmm. kena RM30. Hmm. Tak. SSME pun kita pun aduh RM30 kena. Aduh, Betul, kena pening RM30 juga. yang tu. SSM Elok-elok kena. bayar RM60 kena bayar 100. Betul. Betul. Kena bayar. Lalas buat je 5 tahun. Senang. Betul. Hmm. Buat je 5 tahun. Malah nak fikir. Kan lupa lagi. Kena denda lagi. Sebab dia bukan ikut tahun. Dia tengok kita daftar bila. Kalau kita lupa tarikh tu. Lupa lah. Tak payah. Kena denda. Dia kena renew SSM sebelum daripada tarikh dia. Sebelum atau pada. Betul. Hari terakhir tu lah. Hmm. Berita lewat hantar denda. Ada return tu Senang Berhad kan? Ini Senang Berhad. Senang Berhad memang lagi kejam. Nah itu Senang Berhad. Kita Enterprise tak ada. Tak ada, tak ada. Kita tak ada hantar. Biasa tu. Lambat hantar, duit dia lah. Nak hantar report ke. Ni siapa akaun berakhir Disember kena hantar bulan 6 nanti. Ha, dia saya kat Senang Berhad macam tu lah. Kalau akhir bulan 31 Disember, bulan 6 kena submit. Audit report kena submit. Kalau tak, tunggulah dia nak kena bayar. Ni apa Kecil tadi ke besar. ada Cik Hanif Cik Hanif ada buka mic ni. Ada nak tanya apa-apa ke? Ada lagi ke apa-apa nak tanya? Cik Wan ada lagi ke nak cakap? Tak adalah. Nanti template tu saya bagi. InsyaAllah saya akan send dekat
send link ke, send kan ada apa draft kan. So saya send link tu bolehlah access nanti, boleh download. Tapi saya Oh, nak edit ataupun dulu. cikgu, macam ni, Cik Wan bagi, Cik Wan masukkan dalam Google Drive, lepas tu link, Betul, betul. uh, Send link lah. tapi Hmm. tapi Jadi yang link view tu, view link tu open access lah untuk folder tu. Ah, betul, betul. Sebab nak boleh download. Nanti saya, sebab saya ah. nak edit dulu, bagi detail. Sebab yang ni, sebab saya ada pakai yang saya beli, yang yang saya beli tu satu satu je boleh access, satu company je boleh access. Jadi tak boleh lah nak buat yang lain. Yang ni boleh. Yang ni saya sebabnya saya akan ringkaskan. So untuk tutor dia, saya rekat untuk perniagaan kita, kita dah tahu dah berniaga apa. Senang. Jadi yang apps untuk invoice dengan tu apa? Payment Siapa voucher tahu? eh? Ah, Siapa pakai? Saya hari tu student yang tolong buatkan tu, yang Cikgu Mimi tu. Yang ada tag. Oh, habis Dia menjadi tak? masuk dalam proses lagi tu, tak siap lagi tu. Oh, So dia buat detail lah. Saya tak tahu lah jadi ke tak jadi tu. tak ada pakai domain lain tu. Ya ke? Tapi lain. Saya tu alamak. Masa tu saya tekan kelabut tu nak balik nak balik Shah Alam. Last minute. Budak-budak. Biasalah pelajar last minute. Last minute nak present baru dah tanya. Dah ada berminggu-minggu tak nak pula access. Okay, so boleh kot ditutup bengkel kita malam ni Cik Wan. Boleh, boleh. Alright, terima kasih Cik Wan. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.